Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okay, berjumpa lagi dalam kelas Cikgu Ridwan pada hari ini. Masih lagi dalam tutorial untuk mata pelajaran fizik. So, kali ini kita akan membincangkan soalan tutorial daripada tajuk haba, itu tingkatan 4. Fokus pada kertas 2, bahagian A, bahagian B dan juga bahagian C. Yang murid nampak ini. Okey, yang ni kita fokus pada kertas 2 bahagian A, B dan C. Di mana soalan yang kita nak tengok, soalan yang kita nak cuba jawab ni soalan yang murid-murid terpaksa membuat keputusan. Ciri-ciri kebat lah ni. Murid-murid perlu membuat keputusan berdasarkan soalan yang diberi. So, tanpa buang masa, kita terus lihat pada soalan yang cikgu sediakan. So, di sini murid-murid lihat sebuah gambar raja kelalang temus lah. Di mana murid-murid tahu sebenarnya di luar sana, murid tahu temus ni digunakan untuk mengekalkan suhu. Suhu yang macam mana yang nak dikekalkan? Biasanya tamus ni kita kekalkan suhu yang tinggi lah. So, supaya makanan atau bubur biasanya kekal panas di dalam bekas. Jadi, di sini kita ada 3 jenis temus, iaitu P, Q, R dengan ciri masing-masing. Jadi, dekat sini cikgu pernah ajar teknik menjawab atau kaedah menjawab dalam kertas 2 bahagian B atau bahagian C, di mana murid-murid perlu memilih temus yang mana paling sesuai. Jadi di sini ada 3 ciri-ciri yang murid perlu tentukan yang mana paling sesuai. Dan bagi cikgu lah dalam pengetahuan cikgu yang agak terbatas juga sebagai guru, cikgu lebih familiar dengan inilah. Cikgu tahu bahawa temus ini di mana di dalamnya terdapat kaca, dan cikgu tahu di dalam temus ini di dalamnya ruangnya adalah vacuum, itu tidak dapat udara. So, bila cikgu dapat pilih ini dengan cikgu tahu ciri-ciri untuk temus ini, automatik penutup perlulah merupakan plastik berongga, dan secara tak sengaja kita telah pilih Q sebagai kelalang temus yang paling sesuai. Itu teknik menjawab soalan kertas 2 bahagian B atau bahagian C lah. Jadi kita terus lihat soalan yang cikgu sediakan. Okey, berdasarkan ciri-ciri tadi, kita nak penutup yang macam mana? So, secara tidak langsung, penutup yang kita nak dekat sini adalah penutup yang berongga. Penutup plastik berongga. Kita tulislah. Penutup plastik berongga. Plastik berongga. Okey, tujuannya kenapa? Tujuannya adalah untuk elak haba keluar ke persekitaran. Maksudnya haba terperangkap di dalam penutup plastik yang berongga. Fungsinya juga memerangkap haba lah sebenarnya. Okey, yang kedua, tiup dinding 2 lapis. Tiup dinding 2 lapis kat sini kita pilih kaca. Kita pilih kaca. Okey. Dan sifat kaca ni juga sama sebenarnya. Dia tidak mahu haba pindah keluar ataupun terbebas keluar. Itu ciri-ciri lah. Dan yang seterusnya kita ada soalan yang ketiga, ruang di antara dinding berlapis tadi. Kalau kita lihat, ruang yang cikgu dah nyatakan tadi sudah pastinya vakum lah. Sama juga apabila tidak terdapat udara, maka haba tak akan dapat bergerak keluar atau terbebas lah. So, sama juga. Kebetulan untuk soalan ini,
untuk soalan 1A, 1, 2, 3 Roman ini jawapannya sama. Elak haba terbebas ke persekitaran. Kebetulan sama. Dan jawapan memang boleh sama untuk setiap soalan yang berbeza. Jadi tak heranlah. Okey, soalan seterusnya, pilih yang mana paling sesuai. Kalau sudah pasti kita pilih tadi temus tengah-tengah tu, kelalang temus Q. So kita tulislah ni, kelalang termos Q. Okey, soalan kedua. Seorang penjaja bercadang membeli sebuah periuk slow cooker untuk masak bubur. So kat sini kita ada maklumat lain yang kita perlu tahu. Jisimnya 2 kilo. Kemudian selain daripada itu, di bawah diberi juga kuasa setiap satu untuk pot seramik dan juga kaca ni. Masing-masing kuasa 180 dengan 70. Perubahan suhu ni untuk muatan haba ini kita panggil delta. Cukup delta T lah, perubahan suhu. Suhu tinggi tolak dengan suhu rendah atau suhu rendah tolak suhu tinggi lah. So masa dekat sini dalam minit. So make sure kena tukar dalam saat. So 10 kali 60, 15 kali 60. Itu paling penting. Jadi hitungkan muatan haba tertentu bagi bekas dalam untuk setiap slow cooker. So dua-dua dia nak. So kita kira seramik dululah. Jadi sebelum tu kita tengok apa kaitan kuasa ni, kuasa dengan haba. Jadi kalau muatan haba ini, formula ni adalah Q, yang kita tahulah Q sama dengan MC theta. So muatan haba ni merujuk pada C lah. So kalau kita buat manipulasi formula itu, murid-murid akan dapati bahawa C sama dengan Q bahagi M theta. So theta ni perubahan suhu lah, 60 ataupun 60. Kebetulan dua-duanya sama 60. Jadi Q. Okey, kita tengok Q. Q ni apa kaitannya dengan kuasa? Apa kaitannya dengan kuasa? So dalam, kalau kamu masih ingat, Q sama dengan PT atau Q sama dengan ML. Ni dalam kita dah belajar lah, dalam haba murid tahulah PT ni apa, ML ni apalah. Jadi kita tengok dekat sini, kita terus gantilah. Kita nak cari C. So C untuk seramik dulu. Seramik tak nampak, dia guna kuning ni, kita tukar merah lah. Okey. Jadi C seramik sama dengan Q 180. Okey, Q sama dengan PT. Kita ambil Q sama dengan PT. Jadi 180. T adalah masa. Untuk seramik tadi, kita ada masa 10 minit. Jadi 10 kali dengan 60. Bahagi dengan N jisim 2. Kemudian theta 60 lah. Kalau C untuk kaca, kita ada 70 masa 15 kali 60 bahagi dengan 2 kali dengan 60. So jika kamu kira, masing-masing akan dapat 900 joule per kilogram darjah Celsius. Dan sini kita akan dapat 525 joule per kilogram darjah Celsius. So pastikan kira dengan betul dan formula yang betul lah. So yang kita ingat, Q sama dengan PT, Q sama dengan ML, yang kita boleh kaitkan dengan Q sama dengan MC theta. So berdasarkan jawapan di 2, A bekas dalam periuk manakah yang paling sesuai? So yang paling sesuai kita akan ambil yang mempunyai muatan haba yang paling tinggi lah.
Yang paling tinggi dekat sini kalau kita tengok yang mana? P lah, iaitu seramik. Kita tengok pun 900 dengan 52 pun kita tahulah. Tulislah P. Sebab apa? Asal dia adalah muatan haba tentu. Muatan haba tentu tinggi akan mengekalkan haba untuk tempoh atau masa yang lama. Itu sebab dia lah. Okay, seterusnya kita balik pada soalan kertas 2 pula untuk bahagian B dengan C. Okay, kat sini apa yang kita lihat adalah satu lagi bentuk soalan yang memerlu kita membuat keputusan lah dekat sini. Okey, soalannya apa yang kita lihat? So, cikgu tukar highlight dulu. Okey, apa yang murid tahu kat sini, kita ada sistem penyejukan A, B, C, D. Yang ini kita nak panggil cooling coil lah. Biasanya yang bentuk melengkung-lengkung ni kita panggil cooling coil ni. Ni yang cikgu tanda biru ni kita panggil cooling coil. Dalam kereta lah biasanya peti sejuk pun ada. Jadi mengandungi ejen penyejuk yang mengalir melalui pipe pengalir. Okey, so di sini dinyatakanlah ciri-ciri untuk sistem penyejukan A, B, C, D. Haba pendam tentu penguapan dia. Ada tinggi, ada rendah. Dekat didih ada negatif 60, 80, 100 hingga negatif 32. Diameter ni kita lihat yang dua atas ni AB kecil, maka C dengan D diameternya besar. Muatan haba tentu untuk A dan B tinggi, C rendah, D juga rendah. So, soalannya anda dikehendaki menentukan sistem penyejukan yang paling sesuai untuk menyejukkan buah-buahan dengan lebih cepat. So, yang ini cikgu cakap, bahagian B dan C ni kita perlu jawab dalam bentuk jadual lah. So, cikgu dah buat ni. Cikgu dah nyatakan siap-siap, cikgu dah ambil je terus. Nak tunjukkan pada murid bahawa inilah bentuk jadual yang cikgu masukkan. Jadi yang paling penting adalah kaedah pemberian markah lah. 1 tambah 1 ni maksudnya untuk ciri-ciri betul 1, untuk penerangan yang betul 1. Itu yang maksudnya lah. Walaupun samalah sini 1, sini 1. Jika kedua-dua betulnya jadi 2 markah lah setiap ciri-ciri dengan penerangan yang betul. Jadi haba pendam tentu yang dekat sini, sebalik pada soalan tadi. Kalau kita nak tengok dekat sini, akhirnya dia minta pelajar tentukan. Tentukan sistem penyejukan yang mana yang paling sesuai lah. Itu soalannya. Jadi kita ada A, kita ada B, kita ada C, kita ada yang mana paling sesuai. So kita tengok ciri-ciri. Kita nak yang paling penting, yang mana agak-agaknya dekat dengan kamu. Kita pastilah paling takat didih kita tak nak yang ni. Itu takat didih ni untuk negatif 60 dan negatif 32 ni kita akan salahkan lah. Sebab kita nak takat didih yang tinggi. So A kita salahkan, D kita salahkan. Okey, jadi dah automatik potong lah. Tinggal antara B dengan C. Okey, tinggi. Kemudian kita ada bentuk dekat sini, diameter kecil dengan diameter besar, dan kita muatan haba tentu yang tinggi dan rendah. So yang mana yang paling sesuai Jadi kalau kamu confuse antara muatan haba tentu ni, so diameter ni boleh membantu. So yang terbaik sebenarnya untuk gas itu mengalir, kita perlukan diameter yang besar lah. Ini penyelamat. Jadi bila ini kamu pilih dengan betul, automatik kita akan dapat C sebagai jawapan yang betul lah. Dan muatan haba tentu secara tidak langsung, kalau kamu salah pun, kamu telah pilih betul, kamu perlukan muatan haba tentu yang rendah, tapi kamu tak dapat memberi alasan, kamu tetap dapat 1 markah. Itu teknik lah dari segi teknik. Jadi kita lihat dekat sini, muatan haba tentu penyejuk mesti tinggi, betul tak? Ya, tinggi. Sebab untuk menyerap lebih banyak haba.
takat didih ejen penyejuk yang tinggi. Okey, juga 100. Ni satu lagi. Okey, kalau kamu nampak nilai takat didih ni, kamu jangan sebut nombor lah. Kamu sebut rendah atau tinggi lah. Rendah ataupun tinggi. Jangan sebut 100 atau 80. Sebut tinggi atau rendah. Jadi kat sinilah aku highlightkan. Mesti tinggi. Sebabnya tidak mudah bertukar fasa. Tidak mudah bertukar fasa. Kemudian kita perlukan berdiameter besar untuk mengisi lebih banyak cecair. Dan muatan haba bertentu paip pengalir yang rendah, tujuannya tidak mudah menjadi panas. Ini contoh jawapan yang cikgu sertakan. Dan jawapan ini kamu boleh ingat. Ingat, hafal dan boleh di-recycle untuk soalan-soalan lain menggunakan konsep yang sama. Seterusnya kita lihat soalan yang kedua. Dalam bahagian B dan juga C ni. Pemanas air solar menerima tenaga daripada matahari untuk memanas air di dalam tangki penyimpan. Jadual 2 menunjukkan 4 reka bentuk pemanas. PQRS lah. So kita lihat jadual ni. Kita ada PQ, kita ada RS dengan ciri masing-masing di sini. Muatan haba tentu. 880 kita kata tinggi lah. 370 kita kata rendah. Jangan sebut nombor lah. 127 rendah, 557 juga tinggi. Jadi yang paling penting kat dalam ni, reka bentuk ni lah yang mana yang paling membantu kamu nanti. Jadi dekat sini kalau kamu lihat, soalannya minta kamu kaji spesifikasi keempat-empat reka bentuk ni dan yang manakah paling sesuai. Jadi dekat sini kalau kita tengok balik pada ciri-ciri yang kamu nampak ni, kita ada P, Q, R dan S. Okey. So yang paling penting sini maklumat berkaitan dengan muatan haba tentulah. Sebab reka bentuk ni mungkin kita tak familiar. Mungkin mengganggu kita lah. Tak boleh buat keputusan. Tapi kita dah tahu dekat sini muatan haba tentu kita nak yang tinggi ke kita nak yang rendah. Jadi tengok soalan tadi. Dia minta kita cari pemanas air. Pemanas air perlukan muatan haba tentu yang rendah lah. Sebab nak cepat panas kan. Jadi automatik kita akan salahkan 880. Kita akan salahkan 557. Tinggal P atau so markah dah ada dah sebenarnya. Markah dah ada dah ni. Kalau kamu pilih jawapan Q lah. Kalau kamu pilih Q, kamu automatik dah ada 4 markah. Campur 2, 8 lah. Campur lagi, hurai balik jadi 10. Okey, kamu bandingkan sekarang ni. Antara P, Q dengan R ni kamu bandingkan yang mana. Gegelung paip kamu tengok. Dekat sini dia banyak roller. Banyak gegelung. Apa lagi? Panel ni warna hitam. Ni berkilat. So ini memerangkap lah. Ni untuk haba kan. Untuk perangkap haba ni berkilat tak? Dia memantulkan cahaya kan. Dia tak perangkap, dia pantul. Inilah keyword dia kat sini. Jadi automatik kita akan dapat Q. Jadi bila kita ada Q, inilah jawapan dia lah. So ada penutup kaca. Mesti ada penutup kaca lah. Mana penutup kaca? Ni. Untuk R dan Q ada penutup kaca. Tujuannya mengurangkan kehilangan haba. Tujuannya menghilangkan kehilangan haba. Panel hitam tadi sebenarnya untuk menyerap lebih banyak haba. Banyak gegelung, betul kan? Banyak gegelung yang cikgu cakap tadi. Ni sedikit. Tujuannya adalah luas permukaan yang lebih besar untuk pemindahan haba dan muatan haba tentu yang rendah supaya cepat panas. Jadi kita akan pilih tadi, kalau ikut jawapan kita akan pilih Q lah. Pemanas solar Q. Kita pilih, tulis dalam jawapan kamu pemanas solar Q. Okey. Kamu dah dapat berapa markah tadi? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 8.
Ni markah yang ke-9. Markah yang ke-10 sebut balik. Markah yang ke-10 pemanah solar Q sebab terdapat penutup kaca, panel berwarna hitam, gegelung yang banyak dan mempunyai muatan haba tentu yang rendah. Jadi automatik kamu akan dapat 10 markah. Sebelum tu cikgu terlupa tadi. Untuk soalan nombor 1 ni pun cikgu terlupa nak sebut. So yang paling sesuai tadi C lah. Tulis C. Pilih C lah. Kenapa pilih C? Okay, C adalah markah yang ke-9 sebab haba penentu yang tinggi, takat didik yang tinggi, kemudian paip mempunyai diameter yang besar dan muatan haba tentu paip yang rendah. So, dapatlah markah yang ke-10. Sekian saja perkongsian cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.